Pelajar, kita masih lagi fokus kepada proses reka bentuk. Okey, bab 3. Alright. Ingat lagi tak kelas lepas kita ada belajar apa maksud project brief. Okey, ingat project brief dia ada, kita flashback balik. Project brief dia mesti ada dua individu ataupun dua pihak, iaitu pengurus projek dan siapa? Pengurus projek dan customer, okay, ataupun pelanggan. Okay, mesti ada dua orang ni dalam project brief. Okay, then after that kita belajar ciri-ciri project brief. Apa yang ada 7 ciri-ciri project brief. Okay, nanti you tengok balik video lepas. Alright, then hari ni cikgu nak fokuskan kepada perancangan project brief. Okay, kedua, menyaring maklumat dalam project brief. Ketiga, aplikasi project brief dalam bentuk jadual dan lakaran. Okey, cikgu akan go through one by one. Okey, cikgu nak kamu tumpukan perhatian apa yang cikgu hendak sampaikan. Dalam membuat perancangan project brief, kita mempunyai dua kriteria utama, iaitu kriteria pertimbangan utama dan kriteria catatan penerangan. Okey, kedua-dua kriteria ni dia lebih kepada questioning. Okey, maksudnya persoalan. Ada banyak persoalan di dalam sesuatu borang ataupun di dalam satu jadual. Okey, saya akan tunjukkan kejap lagi. Perancangan project brief, kita mempunyai penyataan masalah. What is penyataan masalah? Penyataan masalah is a problem statement. Okey, dan persoalan disenaraikan dalam jadual senarai semak, memberi fokus kepada aspek perancangan keseluruhan reka bentuk produk. Okey, sometimes kita tak boleh just draw sahaja. Kita mesti dalam bentuk jadual. Okey. Inilah salah satu contoh senarai semak project brief. Okey, dekat sini terdapat penyataan masalah dan kriteria pertimbangan utama. Okey, nampak tak dekat sini? Okey, dekat bahagian atas tu ada kriteria pertimbangan utama, ada aspek dia, dia menilai fungsi, function dia, persembahan, tujuan pasaran, kenapa kita nak pasarkan produk ni, quantity, how much produk tersebut, style, gaya, kualiti, cost dan dia punya jangka masa. Okey, ini yang kita panggil perancangan project brief dalam bentuk jadual. Okey, ini adalah catatan penyataan masalahnya yang perlu kita persoalkan kepada customer kita, ataupun perbincangan di antara customer dan pengurus projek. Ini adalah contoh borang project brief yang lengkap. Okey, kita ada tajuk dekat sini. Contoh tajuk bakul serbaguna. Okey, borang project brief juga menunjukkan jawapan kepada semua penyataan masalah, problem statement yang telah kita senaraikan. Antara siapa? Antara pengurus projek, designer dan pelanggan. Okey. Kita masuk topik kecil seterusnya, iaitu saring maklumat project brief. Apa yang dimaksudkan dengan saring? Saring ni you filter back. Okey, selepas you buat project brief tadi, kalau you nampak borang project brief tadi yang complete tadi sangat complicated. Okey, bila you dah saring, you dah filter back all the maklumat, dalam project brief, you akan dapati borang project brief ni sangat-sangat ringkas. Okey, borang project brief ni selalunya dia memudahkan pengurusan projek dan mereka bentuk melaksanakan tugasnya. Okey, you nampak dekat sini dia lebih ringkas. Dalam project brief ni dia ada cartapai, dia ada nota-nota kecil. Okey, dia ada jadual-jadual ringkas supaya pengurus projek dan pengurus projek dan mereka faham apa yang hendak disaring. Okey. Fungsi kita buat project brief yang ringkas tadi. Okey, yang kita filter back tadi. Why? Kenapa? Why? Maklumat yang telah lengkap disaring
untuk memudahkan tugas pengurus projek dan pereka bentuk. Okey, dia memudahkan tugas pengurus projek dan pereka supaya dia boleh melakukan kerja-kerja development. Okey. Maklumat yang sama juga diaplikasikan dalam bentuk jadual dan lakaran. Jadual is timetable, lakaran is drawing. Okey pelajar, tadi kita dah saring maklumat project brief. Apa itu saring? Saring adalah you filter back ataupun you simplify back all the data. Okey, kamu boleh aplikasikan dalam bentuk jadual atau lakaran. Okey, kalau kamu tengok dalam gambar tersebut, dalam slide ni ada terdapat lakaran, ada terdapat lakaran dan explanation pada lakaran tersebut. Okey, ini yang menunjukkan you boleh aplikasikan dalam bentuk lakaran juga. All the data boleh dalam bentuk lakaran. Macam mana lakaran dalam project brief? Okey, lakaran merupakan idea yang diterjemahkan dalam bentuk visual untuk dipersembahkan kepada pelanggan, customer, kepada pelanggan. Lakaran yang dibuat dengan mengaplikasikan elemen dan prinsip reka bentuk. Okey, dalam lakaran tersebut mesti kena ada elemen dan prinsip. Okey, ini topik form 1. Okey, elemen apa? Elemen. You ingat lagi tak what is elemen? Elemen adalah garisan, rupa, bentuk dan macam-macam lagi. Okey, prinsip apa dia? Prinsip adalah keseimbangan, pengulangan, kontras dan sebagainya. Okey, lakaran tersebut mesti jelas, mesti kena ada elemen dan prinsip. Okey, terdapat di bahagian di dalam gambar tersebut ada dua lakaran. Okey, satu yang betul dan satu yang salah. Okey, you tengok yang betul ni. Gambar yang betul ni dia lebih detail. Okey, dia ada detailing dekat situ, dia ada elemen, dia ada prinsip, dia ada explanation. Okey, dia ada cara-cara dia bagaimana untuk mengubah sesuatu produk tersebut. Okey, and you tengok bahagian yang salah, lakaran yang salah. Okey, terdapat hanya garisan sahaja. Okey, dia tidak ada detail dan dia juga tidak ada penerangan, explanation pada gambar tersebut. Okey, kamu rasa mana yang lebih betul? Okey, of course lah lakaran yang lebih komplit adalah lakaran yang bertanda betul. Okey pelajar, dalam slide ni kita boleh nampak contoh lakaran idea dalam project brief. Okey, ini adalah contoh lakaran idea yang paling terbaik. Okey, kalau kamu boleh lihat dekat sini dia ada perubahan produk tersebut, bagaimana dia boleh terjadi. Nombor 1 macam mana dia punya bentuk, nombor 2 dia boleh stand, nombor 3 dia boleh adjust dia punya kelebaran bakul tersebut. Okey, nampak tak dekat sini? Okey, ini adalah lakaran idea project brief yang terbaik. Okey, kalau you boleh nampak dekat sini, dia ada elemen. Ingat tadi tak? Lakaran idea yang baik, dia mesti ada elemen dan prinsip. Okey, you nampak dekat sini elemen dia apa? Dia ada warna. Okey, dia ada bentuk, dia ada size. Okey, dia boleh berubah size dekat situ. And then kalau you nampak lagi dia ada explanation yang lengkap. And then dia ada pandangan atas, pandangan hadapan, pandangan sini, pandangan sisi. Okey, nampak tak? Ini adalah lakaran idea yang sangat-sangat bagus. Alright, yang you nak tunjuk pada customer you. Okey, macam ni you nak tunjuk. You tak boleh just tak boleh just draft only. Tak boleh. You kena tunjukkan detail macam dalam gambar ini. Adalah contoh project brief dalam bentuk jadual. Tadi kamu tengok dalam bentuk lakaran. Okey, ini dalam bentuk jadual. Ini semua kamu akan tunjuk dekat customer tau. Okey. Kalau kamu tengok dalam contoh ni, dia ada ciri-ciri, dia ada tajuk, gambaran keseluruhan projek, reka bentuk projek, perancangan, analisis kajian, lakaran dan mockup. Okey, ini semua kita dah belajar dalam topik hari tu. Okey, topik lepas.
Okey, kalau kamu tengok tajuk dia mesti kena detail. Okey, dia tak boleh general. Okey, tajuk bakul serbaguna. Gambaran keseluruhan projek, you punya target market you siapa? Suri rumah. Okey, kenapa you nak buat this project? Untuk memudahkan pengguna membawa barangan atau sebagai tempat bekas simpanan. You nak buat multi-purpose punya bakul. Alright? Reka bentuk projek. Okay, how you punya projek akan bentuk apa? Okay, elemen dia. Okay, you kena fokus kepada elemen dan prinsip. Elemen dia ada saiz, warna dan bentuk. Prinsip dia ada apa? Keseimbangan. Apa lagi? Ada maybe ada kontras. Okay. Kriteria reka bentuk mempunyai pelbagai fungsi selain membawa barangan. Itu kita punya fungsi utama kita. Okey, reka bentuk projek kita. Mesti kita nak multi-purpose. And then, perancangan pembahagi kumpulan. Okey, kita boleh fokus kepada pembahagi kumpulan. Jadual kerja, kos pengeluaran, kuantiti penghasilan, berapa yang you nak hasilkan, 100 unit ke, you nak hasilkan 1000 unit ke, itu terpulang kepada pengurus projek dan pelanggan. Okey, analisis kajian. Okey, ini you buat perbandingan produk di luar dengan produk yang berada di luar. Okey, apa yang kamu nak fokuskan? Okey, dekat sini ada 2 jenis bakul. Okey, yang berada di pasaran. Satu yang diperbuat daripada kain and satu lagi diperbuat daripada plastik. Okey, you compare kan. You nak buat yang lebih bagus. You tak nak sama dengan produk di luar. Okey, of course you kena buat perbandingan. Kita nak jual produk yang lain daripada yang lain. Different supaya you punya produk boleh dijual di pasaran dengan lebih tinggi. Alright? Lakaran kamu boleh buat dalam bentuk isometrik. Okay, 3D atau 2D. Okay, macam tadi lakaran yang kita lihat tadi. And then mockup. Mockup ni kamu kena buat sebelum kamu buat actual, you kena ada mockup dulu. Okay, macam ni nak tunjuk kat customer you. Okay, dia selalunya diperbuat daripada kertas mounting board, gam uhu, lidi, pembaris, gunting, cutter dan sebagainya. Okay, ini bahan-bahan yang digunakan dalam membuat mockup. Ini pun kita kena tulis dalam project brief. Okay, so hari ni sampai topik ni saja. Okay, next class ataupun next week kita akan masuk ke topik yang lain. Okay, iaitu pembinaan mockup atau model. Okay, cikgu akan fokuskan topik ni. Okay, bye-bye pelajar.